Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 6 kelab bola sepak pada musim ni yang telah mengejutkan kita semua. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak cerita tentang 6 kelab bola sepak yang bagi aku prestasi depa mengejutkan kita semua. Antara prestasi depa ni lagi bagus daripada musim lepas ataupun prestasi depa ni lagi teruk daripada musim lepas. Dan dalam video kali ni ada 3 kelab yang prestasi depa lagi bagus daripada prestasi depa musim lepas dan ada 3 kelab yang mengalami penurunan prestasi yang sangat teruk yang kita semua tak jangka. So kita mulakan dengan kelab yang buruk dulu. Dekat nombor 6 iaitu pasukan Olympique Lyon daripada Perancis. Lyon ni kita boleh kata saing-saing PSG lah dulu. Dan kalau hampa nak tahu sebelum PSG ni dapat duit minyak, Lyon lah antara kuasa besar dekat France. Dan macam hampa tahu, dekat Lyon ni banyak lahir star-star bola sepak. Contoh macam kita kenal Karim Benzema, Houssem Aouar, Michael Essien, Florent Malouda dan banyak lagi. Tapi musim ni pasukan Lyon telah mengalami kejatuhan prestasi. Setakat lah betapa teruknya pasukan Lyon, depa lah ni duduk dekat bottom liga iaitu tempat ke-18 dalam liga. Daripada 12 game just menang sekali je. Dan Lyon adalah pasukan kedua terburuk daripada segi goal scoring dan pasukan kedua terburuk daripada segi bolos. Macam mana boleh jadi? Sebab Lyon ni kita tahu adalah satu pasukan yang besar, bersaing dengan pasukan macam Marseille, bersaing dengan pasukan macam PSG. Kalau kita nak cerita faktor kejatuhan depa adalah disebabkan faktor kewangan. Sebab apa satu kita kenal pasukan Lyon dulu, depa ni jenis pasukan yang suka lahirkan ramai-ramai talented star, lepas tu depa jual dengan harga yang mahal, lepas tu dia bergantikan dengan harga yang murah. Tapi makin lama dengan cara depa buat ni membuatkan kelab depa ni semakin lama semakin lemah. Daripada bersaing untuk jadi champion, tiba-tiba bersaing untuk top 4. Dan dalam 3 musim terakhir depa gagal untuk masuk UCL. Season 19-20 finish tempat ke-7, 20-21 dapat balik tempat ke-4 dan musim ni musim yang paling teruk sebab depa duduk dekat bottom table dengan hanya 1 kemenangan. So adakah hampa rasa Lyon akan teruskan prestasi macam ni dan akan tersingkir dalam liga? Kita masuk nombor 5 pula, kelab dengan prestasi yang buruk pada musim ni iaitu pasukan Union Berlin. Kalau 5 tahun lepas orang tanya dekat hang, Union Berlin tu kelab bola sepak apa? Boleh kata kebanyakan orang tak tahu. Walaupun hari ni kebanyakan orang tak tahu juga, tapi populariti kelab Union Berlin ni dah boleh kata meluah dah lah. Sebab apa? 5 tahun lepas pasukan Union Berlin ni just main dekat Bundesliga 2 je. Dan aku boleh kata prestasi Union Berlin ni memang macam nak naik lah. Sejak mereka promote dalam Bundesliga, prestasi mereka memang terus naik terus. Walaupun kelab ni dah ada lama dah, daripada 1906 lagi. Tapi sejak penamaan semula negara Jerman, kan dulu ada 2 negara Jerman. Tapi lepas negara Jerman disatukan, pasukan Union Berlin sebenarnya tak pernah langsung masuk dekat Bundesliga sampailah pada tahun 2019. Dah lah tak pernah masuk Bundesliga. First season je dapat finish nombor 11. Tapi macam biasalah, ramai predict pasukan Union Berlin ni akan ada one season wonder je. Lepas tu next season akan ada sindrom musim kedua untuk kebanyakan kelab daripada Division 2. Lepas tu mereka ni akan tersingkir balik. Tapi dok, pasukan Union Berlin prestasi mereka semakin bagus daripada musim ke musim. Musim pertama finish tempat ke-11. Musim kedua finish tempat ke-7. Musim ketiga finish tempat ke-5 masuk Europa League. Sampailah season lepas dapat tempat ke-4 dalam liga, buatkan mereka ni dapat masuk UCL. Tapi tiba-tiba prestasi pasukan Union Berlin musim ni teruk gila. Lah ni Union Berlin dekat tempat ke-17 dalam liga iaitu bottom 2 dengan hanya kumpul 7 mata je. 2 menang, 1 seri. Yang lain semua kalah. Sebenarnya kalau hang tengok balik, punca kejatuhan utama pasukan Union Berlin pada musim ni adalah disebabkan mereka dapat masuk UCL. Kadang-kadang nak masuk UCL tu dah bagus dah, tapi preparation untuk UCL tu lah kadang-kadang menjerat sendiri tim hang. Dan kalau hampa nak tahu, musim ni adalah musim yang paling tinggi depa belanja untuk dapatkan player-player berkualiti untuk depa masuk dalam UCL. Musim ni depa dah habiskan, kalau kita boleh kata tak banyak lah kan, tapi untuk kelab macam depa banyak lah, 30 juta euro. Depa sampai pecahkan rekod transfer depa untuk dapatkan Robin Gosens, dapatkan player macam David Latte daripada Porto, dapatkan player macam Bonucci. Tapi musim ni memang hampir gila. Salah satu sebab kejatuhan depa musim ni adalah disebabkan defend depa yang terlalu rapuh. Musim ni depa dah bolos 27 gol lah. Kalau kita nak compare dengan season lepas, dalam 34 game pasukan Union Berlin bolos 38 gol je tau. Tapi musim ni baru main 12 game, pasukan Union Berlin dah bolos 27 gol. Lagi 9 gol je lagi depa nak bolos daripada season lepas. So memang teruk lah prestasi depa. Kita masuk ke nombor 4 pula, iaitu kelab yang sedang berprestasi teruk lah ni yang mengejutkan kita, iaitu pasukan Ajax. Prestasi depa bukan jatuh musim ni, musim lepas pun dah start jatuh dah. Sebenarnya lagi tepat lagi selepas Erik ten Hag tinggalkan depa,
Liga, waktu tu lah prestasi mereka start jatuh. Sebenarnya ada punca sebab apa prestasi pasukan Ajax ni sangat-sangat teruk. Setakatlah Ajax duduk dekat tempat ke-8 Liga lah, tapi Ajax pernah duduk dekat bottom 3 tau dalam permulaan Liga. Tapi sebab apa pasukan Ajax jadi macam ni? Sebab utama dia adalah berkait daripada season lepas. Waktu tu mereka tak dapat layak masuk UCL, so mereka terpaksa jual banyak player mereka semata-mata untuk potong gaji. Sebab apa? Sebab mereka tak masuk UCL, mereka punya pendapatan pun kurang sikit lah. Tapi sebenarnya punca kejatuhan utama pasukan Ajax adalah Sven Mislintat. Waktu ni Sven Mislintat dilantik untuk menjadi sporting director dekat pasukan Ajax, dan dia ni bukanlah calang-calang. Dia ni pernah bekerja dekat pasukan macam Borussia Dortmund, macam dekat pasukan Stuttgart. Dan kalau kita tengok track record dia ni adalah sejenis scout ataupun sporting director juga yang cerdik untuk cari player muda yang berbakat dengan harga murah. Tapi disebabkan kedatangan dia ke pasukan Ajax lah, dia ni bukan menyelesaikan masalah yang sedia ada, dia ni tambah masalah pula. Sebab apa? Yang pertama, dia datangkan pemain-pemain dengan cara kontroversi. Kebanyakan player yang dia datangkan dekat pasukan Ajax, kebanyakannya adalah pemain yang kita kalau nak senang cerita dekat apa lah, ejen mereka tu ada berkait dengan Sven Mislintat. Senang cerita macam tu lah. Maksudnya, kalau player tu pindah dekat pasukan Ajax, Ajax bayar, so dia berkait dengan Sven Mislintat. Sven Mislintat ni akan dapat duit lebih lah. Lepas tu Sven Mislintat lantik coach baru dekat pasukan Ajax, iaitu Maurice Stijn. Dia ni tak pernah latih kelab-kelab besar pun. Dia ni pernah latih banyak kelab dekat Belanda macam Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, dan memang terbukti kedatangan dia ke pasukan Ajax memang membuatkan pasukan Ajax ni semakin teruk. Tapi lah ni kalau hampa nak tahu, Sven Mislintat dah pun dipecat daripada pasukan Ajax dan mereka masih lagi bagi kepercayaan dekat Maurice Stijn ni. Dan lah ni kita dapat nampak lah prestasi pasukan Ajax semakin membaik. Tapi still bukan level macam Ajax lagi lah, mereka ni masih lagi kena bekerja keras. Dan adakah hampa rasa ni kejatuhan pasukan Ajax ataupun mereka ni akan kembali jadi kuat balik dalam Liga? Sebab lah ni pasukan macam PSV pun dah start kuat, pasukan macam Feyenoord, AZ Alkmaar semua buatkan pasukan Ajax semakin susah nak naik atas. So tadi kita dah sembang dah 3 kelab yang mengalami prestasi buruk pada musim ni. Dan dalam video ni kita ada 6 kelab. Dan kita nak sembang pasal 3 kelab yang prestasi mereka ni mengejutkan kita pada musim ni, tapi prestasi mereka positif. Kita masuk nombor 3 dulu. Nombor 3 adalah pasukan Nice. Nice ni kita boleh kata antara pasukan yang sat padu, sat tak padu dekat dalam Ligue 1 lah. Tapi padu tak padu, mereka pun selalunya masuk Europa League je. Lah mereka masuk UCL pun musim 17-18. Lepas tu tak masuk UCL dah. Paling tinggi pun masuk Europa League. Dan musim lepas antara prestasi yang teruk juga untuk pasukan Nice sebab mereka just finish dekat tempat ke-9. Tapi setakat musim lah ni, kedudukan mereka dalam Ligue 1 adalah kedudukan kedua. Tapi yang menarik dia, mereka adalah satu-satunya pasukan dalam Ligue 1 yang masih lagi belum kalah tau. Dan bukan setakat tu je. Walaupun mereka je skor 14 gol daripada 13 game je, tapi mereka adalah pasukan yang bolos paling sikit dalam Liga, iaitu just bolos 4 gol daripada 13 game. Memang gila. Dan mereka still tak kalah tu, mereka dah jumpa PSG tau. Mereka kalahkan pasukan PSG dekat Parc des Princes. Punca utama kekuatan pasukan Nice pada musim ni adalah coach baru mereka, iaitu Francesco Farioli. Kalau hampa nak tahu, Francesco Farioli ni adalah anak murid kepada Roberto De Zerbi. Dan dia ni masih lagi muda, 34 tahun. Dia ni pernah bekerja under Roberto De Zerbi waktu Roberto De Zerbi jadi coach dekat pasukan Sassuolo dulu. So itulah disebabkan taktikal dia dan juga man management dia yang bagus. Dia ni lebih kurang kalau aku nak samakan dengan coach dalam EPL ni lebih kurang macam Mikel Arteta. Sebab dia ni sejenis coach yang kalau player dia perform, dia akan puji betul-betul. Kalau player dia tak perform, dia akan backup betul-betul. So buatkan moral player dia sentiasa terjaga. Dan aku predict mungkin one day dia akan jadi coach dekat kelab besar satu hari nanti. Kita masuk nombor 2. Nombor 2 adalah pasukan Girona dekat La Liga. Siapa sangka pasukan Girona, walaupun pasukan ni boleh kata pasukan yang dah matang ataupun pasukan antara pasukan tertua dekat La Liga, tapi mereka ni tak pernah dihormati tau. Mereka ni still dipanggil sebagai kelab mediocre je dekat La Liga. Tapi musim ni secara mengejutkan, pasukan Girona telah menggemparkan banyak pesaing-pesaing dalam La Liga. Termasuklah pasukan macam Real Madrid, Barcelona. Semua jadi cok dengan pasukan Girona. Lah ni Girona duduk dekat tempat kedua Liga, tapi mereka just beza gol je dengan pasukan Real Madrid yang duduk dekat top lah ni. Daripada 14 game pasukan Girona just kalah sekali je, menang 11 kali, seri 2 kali. Lah ni duduk dekat nombor 2 table, sama puan dengan top table iaitu 35 mata. Dan apa rahsia dia kan? Kalau hampa nak tahu, pasukan Girona ni dikenali sebagai pasukan Manchester City daripada Spanyol. Dan peningkatan prestasi pasukan Girona ni bukan kebetulan memang dirancang sebab kalau hampa nak tahu, pemilik pasukan Girona ni adalah pemilik yang sama yang owner pasukan Manchester City, iaitu Sheikh Mansour. Sheikh Mansour dapatkan pasukan Girona pada tahun 2017. Waktu tu mereka dapatkan majoriti saham untuk pegang pasukan Girona. Dan sejak tu prestasi pasukan Girona semakin lama semakin bagus. Dan kalau hampa nak tahu, sebenarnya Girona ni baru main je daripada La Liga 2 tau. Musim 2021-2022, mereka still main dekat La Liga 2 dan mereka layak promotion pun dengan playoff.
Tapi musim pertama mereka dalam La Liga pun, ataupun senang cerita musim lepas, mereka dapat tempat ke-10 dalam Liga. Dan musim ni setakatlah mereka duduk dekat top 4. Dan benda ni bukan kebetulan. Perancangan transfer yang Sheikh Mansur buat dekat pasukan Girona ni memang bagus. Mereka upgrade facility. Senang kata mereka upgrade daripada segi dalaman. Dan pasukan Manchester City juga banyak bantu daripada segi pembangunan pasukan Girona. Sebab City banyak hantar loan player mereka dekat pasukan Girona. Contoh, City dah jual midfield penting pasukan Girona musim ni, iaitu Yangel Herrera. Yangel Herrera ni adalah bekas play MC tau. Lepas tu City loan seorang pemain muda, iaitu Yan Couto, yang main dekat posisi right wing untuk main dekat pasukan Girona. Dan kebijakan transfer mereka musim ni memang kita tak boleh nafikan. Mereka dapatkan player-player berkualiti dengan harga yang murah. Contoh macam Eric Garcia daripada pasukan Barca, mereka dapatkan secara loan. Daley Blind, mereka dapatkan free transfer je daripada pasukan Bayern. Dan key player mereka musim ni iaitu Viktor Segankov, mereka dapatkan dengan harga 5 juta je daripada pasukan Dynamo Kiev. So itulah aku boleh kata kehebatan pasukan Girona musim ni bukanlah kebetulan, tapi memang mereka rancang untuk kuatkan pasukan Girona ni. Tak mustahil lah one day pasukan Girona ni akan menjadi penguasa La Liga macam Manchester City dalam Premier League. Kita masuk nombor 1 pula, pasukan yang paling mengejutkan pada musim ni, iaitu pasukan Bayer Leverkusen. Pasukan Bayer Leverkusen adalah antara pasukan pencabar top 4. Memang betul, tapi musim lepas prestasi mereka memang tak bagus. Waktu pasukan Bayer Leverkusen under coach daripada New Zealand, iaitu Gerardo Seon, pasukan Bayer Leverkusen memang tak bagus gila, dan mereka ni sampai pada duduk dekat bottom table tau. Bukanlah paling bottom, tapi antara bottom juga dekat tempat ke-16 Liga. Tapi tentu disebabkan prestasi mereka ni terlalu teruk, pasukan Bayer Leverkusen pun pecatlah coach ni. Datangkanlah seorang coach yang boleh kata tak berpengalaman, iaitu Xabi Alonso. Sebelum tu Xabi Alonso latih pasukan Real Sociedad B. Tapi beraninya pasukan Leverkusen untuk datangkan Xabi Alonso ni membuahkan hasil. Sebab lepasnya Xabi Alonso main dekat pasukan Bayer Leverkusen, pasukan Bayer Leverkusen terus jadi pasukan yang kuat dan kembali ke prestasi mereka. Tapi musim ni makin menjadi-jadi mat. Musim ni setakatlah mereka duduk dekat top table tau. Mereka adalah satu daripada dua pasukan yang masih belum kalah lagi. Pasukan macam Bayern tu kita tak heranlah kalau tak kalah lagi dalam Bundesliga. Tapi pasukan macam Bayer Leverkusen ni, mereka masih belum kalah lagi dalam Bundesliga. Dalam ni mereka tengah duduk dekat top table, beza 2 mata je dengan pasukan Bayern selepas mencatatkan 11 kemenangan dan 1 seri. Kunci dia aku boleh kata memang Xabi Alonso lah. Xabi Alonso memang buat struktur untuk pasukan Bayer Leverkusen. Dia polish play macam Frimpong yang memang dah bagus. Florian Wirtz. Midfield pakai Ezequiel Palacios dengan Granit Xhaka. Dekat belah kiri ada Alex Grimaldo. Lepas tu striker mereka ada macam Victor Boniface. Dan satu benda Xabi Alonso ada yang orang lain tak ada, boleh kata mahal juga. Pengalaman dia bersama dengan coach-coach hebat. Dia pernah dilatih oleh coach macam Carlo Ancelotti, pernah dilatih oleh coach macam Rafa Benitez, Jose Mourinho, Pep Guardiola. So senang kata dia menggabungkan semua resepi itu untuk menjadi coach yang bagus. So itulah dalam video kali ni 6 kelab yang kita boleh kata prestasi mereka mengejutkan pada musim ni. Dan ada lagi tak kelab yang aku terlepas dalam video kali ni? Apa boleh komen dekat bawah, okey? So itulah video kali ni. Kalau apa nak join giveaway, aku ada letakkan link video tu dekat description kat bawah, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.